671 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 13 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 8,239 iaitu 19.2% dalam kumpulan umur tersebut. Sementara itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 62.5%. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Sebahagian daripada pemberian vaksin ini telah disalurkan melalui perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak yang pada masa ini masih dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan, di mana sebanyak 5,654 dos telah diberikan sejak perkhidmatan tersebut bermula pada 11 Oktober 2021. Orang ramai yang memerlukan perkhidmatan ini boleh berhubung terus dengan ketua kampung masing-masing yang akan menghubungi pihak Kementerian Kesihatan bagi urusan seterusnya. Permintaan orang ramai akan diberikan mengikut giliran. Sebanyak 187 kes baru telah dilaporkan, iaitu 161 kes hasil ujian ART dan 26 kes adalah hasil dari 752 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Borneo Darussalam setakat ini ialah 139,465 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat satu kes yang telah dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala tidak ada kes berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 521 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 137,184 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,064 kes, iaitu 43 kes sedang dirawat di hospital, manakala 2,021 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Kes jangkitan COVID-19 dijangka mencapai sekurang-kurangnya 2 angka menjelang Hari Raya Aidilfitri. Menteri Kesihatan ketika menjawab soalan daripada media menjelaskan jumlah jangkitan ketika ini menunjukkan penurunan dan terkawal. Mengenai vaksinasi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, Yang Berhormat menyatakan sambutan sangat menggalakkan dan setakat ini tiada kes sampingan teruk dilaporkan oleh ibu bapa atau penjaga. Majlis Tadarus Al-Quran terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini bagi meraih pahala berlipat ganda di bulan Ramadan. Petang tadi, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran. Majlis diadakan di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. Majlis yang sama juga diadakan oleh Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya di Masjid Hasana Bolkiah, Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri. Menyertainya Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga diadakan penyampaian sumbangan wakaf.
Sementara itu, Masjid Kampung Selangan Daerah Temburong menjadi tumpuan majlis seumpamanya bagi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abdidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf serta derma kepada 9 anak-anak yatim. Majlis penyerahan derma anak yatim melalui dana daripada tabung anak-anak yatim di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, tabung anak yatim di bawah kawalan Jabatan Daerah-Daerah dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Diteruskan lagi hari ini serentak di keempat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dengan 1,389 anak yatim menerima derma secara pandu lalu pada majlis yang berlangsung di pusat berkenaan selama 2 hari. Penyampaiannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi BIBD, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abdidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, penyerahan di Pusat Insani Seria disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pada majlis ini, 619 anak yatim yang tersenarai di daerah Belait menerima derma. Turut menyampaikan derma syarikat Brunei Shell Sendirian Berhad. Majlis penyerahan di Kompleks Sukan Tutong disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 611 orang anak yatim dari daerah Tutong menerima derma. Manakala penyerahan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Temburong pula disampaikan oleh Dayang Fauziah binti Hamid, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 189 anak yatim di daerah Temburong menerima derma. Keistimewaan dan kelebihan yang terdapat di dalam bulan Ramadan antara yang disentuh semasa ceramah agama yang dikendalikan oleh Badan Agama Islam Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Polis Gadong. Ceramah bertajuk Ramadan Jangan Sia-siakan disampaikan oleh Awang Isham bin Ismail, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Jawatan Kuasa Tabung Anak-anak Yatim Daerah Temburong mengalu-alukan orang ramai untuk sama-sama menderma ke tabung berkenaan. Pagi tadi, tabung berkenaan menerima sumbangan dari 5 buah syarikat swasta. Sumbangan diserahkan kepada Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong selaku penasihat tabung derma anak-anak yatim Daerah Temburong. Bagi menyemarakkan bulan Ramadan, rombongan Pusat Dakwah Islamiah petang kemarin mengadakan majlis bertadarus bersama mu'alaf di kawasan pedalaman di daerah Belait. Majlis berlangsung di Balai Ibadat Kampung Merangking, Ulu Belait. Menyertainya Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis diselajurkan dengan penyerahan buku panduan siri bimbingan mu'alaf, iaitu panduan sembahyang sunat tarawih dan ratib al-atas, dan penyerahan buku-buku terbitan Pusat Dakwah Islamiah untuk kegunaan jemaah di Balai Ibadat berkenaan.
Seramai 26 orang telah memeluk agama Islam pada suku pertama tahun ini di daerah Belait dan jumlah tersebut bertambah lagi dengan seorang wanita Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharunya. Majlis berlangsung di Kampung Sungai Lalit, Sungai Liang. Allah ilaha illallah. Majlis berlangsung di hadapan Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Dayang Suli binti Nuing, 61 tahun, kini dikenali sebagai Dayang Nur Sa'diah binti Abdullah Nuing. Bukan ada orang masa aku masuk Islam, pasal anak aku sama aku ikut ini tu, ya sudah Islam anak beranak. Itulah aku terbuka lah. Berikutan sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, kempen kebajikan anjuran Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Sengkurung kini dilanjutkan sehingga hari Isnin ini. Sumbangan berupa pakaian, buku, alat tulis dan makanan asasi boleh dihantar ke perpustakaan berkenaan semasa waktu bekerja. Diadakan bagi kali kedua, kempen sempena Hari Buku Sedunia diungkayahkan bagi membantu golongan yang memerlukan sempena Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Sejak dibukakan pada 4 April yang lalu, kempen tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Sumbangan boleh diserahkan terus ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Sengkurung sehingga Isnin ini, 18 April dari pukul 8 pagi sehingga 1 petang. Dan bagi yang memerlukan pakaian-pakaian, bolehlah datang ke Perpustakaan Sengkurung mulai 20 hingga 23 April dari jam 8 pagi hingga 1 petang dengan membawa sendiri beg kitar semula. Let's Raya yang memasuki edisi keempatnya membawakan konsep baharu. Pesta jualan selama 3 hari bermula hari ini diadakan di Dewan An-Naura, Kompleks Membeli Belah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dianjurkan oleh The Event Corps, pelbagai produk menarik dijual termasuk makanan dan pakaian. Orang ramai juga berpeluang menikmati produk makanan di kawasan terbuka di Kompleks Membeli Belah Yayasan. Let's Raya dibuka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam pada setiap hari kecuali hari Jumaat dari 2 petang hingga 10 malam. Sementara jualan di kawasan terbuka Kompleks Membeli Belah Yayasan dibuka dari pukul 3 petang hingga 11 malam pada setiap hari. So Let's Raya this year we have more than 20 vendors and each of them have their own promo event. So we assure people to come in and enjoy the discounts for their shopping experience and Raya experience. Jabatan Bomba dan Penyelamat melalui Cawangan Operasi G Daerah Tempurung mengadakan kempen membersihkan kawasan tanah perkuburan. Kempen diadakan di Kampung Semamang. Menyertainya Awang Haji Afiq bin Haji Jullah, Pegawai Pemerintah Cawangan Operasi G. Juga diadakan bacaan tahlil dan doa arwah bagi bekas-bekas anggota bomba yang telah kembali ke rahmat Allah. ...118 botol dan 48 tin minuman keras pelbagai jenama ditemukan hasil penahanan 2 individu warga tempatan di kawasan Jalan Labu, berdekatan Simpang Kampung Tanjung Bungar, daerah Tempurung. Kedua-dua individu yang masing-masing berumur 40 dan 35 tahun itu ditahan oleh keanggotaan Balai Polis Bangar, pasukan polis Diraja Brunei kerana membawa sejumlah bungkusan kotak mencurigakan dalam kenderaan mereka. Kenderaan serta suspek kemudian dibawa ke Balai Polis Bangar bagi siasatan lanjut. Siasatan seterusnya diserahkan kepada bahagian penguatkuasa agama BPU daerah Tempurung. Separuh Jalan Pasir Brakas berhampiran persimpangan lampu isyarat Jalan Pasir Brakas, Jalan Utama Terunjing akan ditutup sementara esok 15 April 2022 bermula pukul 9 pagi.
Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan tersebut adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan di jalan berkenaan dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, JKR mengingatkan pengguna jalan raya berkenaan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini.